Okay, so Assalamualaikum semua. Saya mengalu-alukan kedatangan kita punya speaker pada malam ni, Ilyas, dan juga rakan-rakan yang lain. So pada malam ni topik kita berkenaan dengan ibadah korban. So saya saya amat berterima kasih pada yang join pada malam ni. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Ilyas lah untuk terus membentangkan apa yang Ilyas nak share pada kita pada malam ni. Okey. Okay, Ilyas. Terima kasihlah kepada host kita, Akil Al-Ghali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah SWT bagi kita ruang dan peluang. Yang pertama sekali, Allah SWT bagi kita ruang dan peluang untuk hidup lah. Sekejap. Mic tak, siapa yang tak tutup mic? Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah SWT bagi kita ruang dan peluang lah. Yang pertama sekali, sebab apa Allah SWT bagi kita ruang untuk hidup. Dikala Allah SWT matikan orang, Allah SWT bagi kita ruang dan peluang untuk hidup, untuk sujud pada Allah SWT. Dikala ada orang nikmat dia terhad, tapi Allah SWT bagi kita masih lagi ruang, kita masih sujud lagi pada Allah SWT. Yang kedua, kita syukur lagi pada Allah SWT, pada saat ketika ni Allah SWT bagi kita kesihatan yang baik. Dikala ada orang diuji kesihatan mereka, sama kesihatan mereka atau kesihatan keluarga mereka, jadi pada saat ketika ni Allah SWT bagi kita kesihatan yang baik. Satu perkara yang perlu kita syukur pada Allah SWT. Syukur lagi pada Allah SWT, Allah SWT bagi kita nikmat agama. Nikmat agama ni nikmat yang sangat mahal. Kerana apa? Dengan perantaraan agama ni Allah SWT bagi kita ketenangan. Dan hari ni walaupun mereka beragama Islam, ada yang tak beragama, tapi bila mana Allah SWT hantar hujan, keadaan dalam huru-hara, manusia tak dapat cari ketenangan. Mereka ada harta, mereka ada keupayaan, tapi mereka tak dapat beli ketenangan. Dengan perantaraan amalkan agama dengan sempurna, Allah SWT bagi ketenangan dalam kehidupan manusia. Jadi Alhamdulillah, banyak syukur pada Allah SWT. Jadi hari ini kehidupan kita sebagai satu orang Islam ni, hari ini kita dapat rasa nikmat agama kerana pengorbanan Nabi SAW. Dengan pengorbanan Nabi SAW telah bersusah payah untuk agama, maka hari ini kita dapat rasa Islam. Tanpa pengorbanan Nabi SAW dan para sahabat, kita tak dapat rasa nikmat agama. Disebabkan mereka telah bersusah payah, mereka telah korbankan kehidupan mereka seluruhnya, dan hari ini kita dapat rasa nikmat agama yang sempurna. Dalam sejarah bagi tahu, untuk lahirkan keturunan Nabi SAW, Allah SWT telah pilih satu lagi keturunan untuk disusah payahkan supaya satu orang yang hebat, Nabi SAW, dapat dilahirkan. Siapa satu keturunan itu? Keturunan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS didoa pada Allah SWT. 60 tahun didoa pada Allah SWT untuk lahirkan anak yang soleh. Didoa pada Allah SWT 60 tahun doa untuk lahirkan anak yang soleh pada umur 80 tahun. Dan tanpa putus asa didoa pada Allah SWT, Allah SWT telah lahirkan daripada zuriat dia Nabi Ismail AS. Lahirnya Nabi Ismail AS, Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim AS bersama isteri dia Siti Hajar dan anak dia Nabi Ismail AS untuk berhijrah. Lepas tu Allah SWT perintahkan untuk hijrah ke Palestin. Dan dalam perjalanan mereka berehat di satu tempat. Di tempat tak ada asbab kehidupan. Kawasan yang tandus, yang tak ada air, tak ada pokok, tempat yang kering, tak ada asbab kehidupan. Pada saat dan ketika tu Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk tinggalkan isteri dia dan anak dia Nabi Ismail AS dekat tempat tersebut. Maka Nabi Ibrahim AS dia naik tunggangan dia. Maka isteri dia pegang Nabi Ibrahim AS. So apa Nabi Ibrahim AS tinggalkan Siti Hajar tanpa berkata apa-apa. Siti Hajar tanya Nabi yang suami dia, kemana kamu mau pergi? Nabi Ibrahim AS senyap. Tanya kali kedua, kemana kamu mau pergi? Nabi Ibrahim AS senyap.
Kali ketiga, Siti Hajar tanya Nabi Ibrahim AS, adakah ini perintah Allah SWT? Maka Nabi Ibrahim AS angguk. Maka dengan berat hati ni, satu orang suami nak tinggalkan isteri yang dia sayang, anak dia yang 60 tahun dia doa minta pada Allah SWT untuk dia dapat satu orang anak. Dah dapat anak dia masih lagi bayi, masih lagi menyusu. Allah SWT perintahkan untuk tinggalkan. Tinggalkan kat mana? Dekat tempat satu lembah. Tak ada asbab kehidupan. Tak ada air. Tak ada pokok. Tanah kering. Kat kawasan tu lah Allah SWT perintahkan untuk Nabi Ibrahim AS tinggalkan keluarga. Dan pada saat ketika tu, apa yang Nabi Ibrahim AS pegang, dia berusaha untuk taat pada perintah Allah SWT. Maka bila Nabi Ibrahim AS angguk pada persoalan Siti Hajar, maka Siti Hajar terus kata, pergilah. Sebagaimana Allah SWT pelihara aku semasa adanya engkau, begitulah juga Allah SWT akan pelihara aku semasa ketiadaan engkau. Pengorbanan satu orang manusia untuk agama Allah SWT. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim AS ke Palestin. Berangkat bukan satu tempoh yang sekejap, 9 tahun Nabi Ibrahim AS tinggalkan keluarga. Maka tinggallah berdua Siti Hajar dan anak dia Nabi Ismail AS. Maka saat ada ketika Nabi Ismail AS dia dah kelaparan, menangis, maka Siti Hajar dia mula ikhtiar untuk cari apa? Untuk cari makanan untuk anak dia Nabi Ismail AS. Maka waktu itulah dia berulang alik daripada Bukit Safa, pergi ke Bukit Marwah, Bukit Marwah ke Bukit Safa, Bukit Safa ke Bukit Marwah, 7 kali ulang alik. Untuk apa? Untuk pengharapan dia supaya apa? Dia nampak manusia. Dia nampak manusia untuk minta bantuan. Tapi apabila dia dah penat, mula ada pengharapan pada Allah SWT, maka waktu itulah terpancutnya mata air daripada kaki Nabi Ismail AS. Maka Siti Hajar Zam-Zam, maka berkumpullah air. Mana hari ini yang kita dapat lihat telaga Zam-Zam yang kecil je, kalau tengok peta dalam telaga tu sangat kecil, tapi tak putus sehingga hari kiamat. Air mata dari syurga. Ini pengorbanan sebuah keluarga untuk agama dan pengharapan yang betul pada Allah SWT. Dan hari ini bila mana setiap daripada kita buat pengorbanan, macam-macam pengorbanan hari ini kita buat, untuk keluarga, untuk mak ayah, untuk adik-beradik, untuk betulkan silaturahim, macam-macam keadaan pengorbanan kita buat. Pastikan pengorbanan kita buat tak sia-sia. Pengorbanan kita kena ada pengharapan yang betul pada Allah SWT. Pengorbanan kita untuk taat pada perintah Allah SWT. Jadi bila mana Nabi Ibrahim AS dia dah pergi 9 tahun, dia balik sekejap. Allah SWT tak bagi Nabi Ibrahim AS untuk turun daripada tunggangan dia. Dapatlah tengok Nabi Ismail AS, dapat tengok isteri sekejap, pergi lagi sekali untuk taat perintah Allah SWT lagi 4 tahun. Total semua Nabi Ibrahim AS tinggalkan keluarga dia, setengah riwayat bagi tahu 13 tahun. Di saat dia balik daripada 13 tahun tu untuk jumpa anak dia, rindu, 60 tahun doa nak ada anak, Allah SWT bagi dia anak pada umur 80 tahun. Dah dapat anak, masih bayi, Allah SWT perintahkan untuk tinggalkan. Jadi balik daripada 13 tahun tu, satu orang bapa yang rindukan anak dia, yang nak sangat anak Allah bagi, bila dah dapat kena tinggalkan. Maka dia mula berjumpa dengan Nabi Ismail AS. Jumpa. Jadi beberapa ketika selepas dapat jumpa anak dia bersama keluarga dia, Allah perintahkan melalui mimpi Nabi Ibrahim AS untuk sembelih anak. Jadi Nabi Ibrahim AS ni lagi satu perintah Allah SWT yang sangat besar. Ini perintah Allah. Allah perintahkan. Jadi satu orang Nabi dia kena akur pada perintah Allah SWT. Jadi dijumpa Nabi Ismail AS, bagi tahu apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT. Dijumpa Nabi Ismail AS, terbagi tahu, semalam aku bermimpi dan Allah SWT perintahkan aku untuk sembelih kau. Maka apa Nabi Ismail AS bagi tahu, maka kau akan dapati aku dalam golongan orang-orang yang bersabar. Terus Nabi Ismail AS terima perintah Allah SWT, sahut perintah Allah SWT.
Kau sembelihlah aku, nescaya kau akan dapati aku bersama orang yang sabar. Tanpa berdolak dalih, kita tak ada tanya kenapa, kenapa, tak ada persoalkan pun. Terus terima perintah Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim AS bawa Nabi Ismail AS ke Mina. Ke Mina ni tempat Nabi Ibrahim AS sembelih, nak sembelih Nabi Ismail lah. Tak dengar kan? Putus ya. Okay. Kau ikatlah tangan aku, dan kau ikatlah kaki aku, dan kau palingkanlah muka aku. Supaya apabila mana... Okey dah ke? Yes, okay. Tadi ada gangguan sikit. Ulang semula. Dah okey ke? Dah okey dah, Ilyas, dah okey. Yang last okay kita dah? dengar adalah part dah okey, clear dah. Okay. Yang part last dengar sebelum hang tu yang Nabi Ismail nak disembelih, yang kata orang bersabar tu, dalam kalangan orang bersabar. Okey. Jadi Nabi Ibrahim AS bawa Nabi Ismail AS ke Mina. Mina ni tempat Nabi Ibrahim AS tunaikan perintah Allah SWT. Di dalam perjalanan ke Mina tu, syaitan dia menghasut lah. Maka adalah Nabi Ibrahim AS lontarkan batu. Maka kalau dalam amalan haji, dia jadi lontar jamrah lah 3 kali. Maka sampai kat Mina, Nabi Ismail ni dia konsult lah ayah dia. So, ayah dia masih sedih empathy lah, sayang anak dia. Diperintah Allah SWT untuk korbankan anak dia. Maka Nabi Ismail AS bagi tahu, kau ikatlah tangan aku, kau ikatlah kaki aku, supaya mudah untuk kau kerjakan perintah Allah SWT. Dan ketika kau nak sembelih aku, kau palingkanlah muka aku ke bawah. Supaya apa? Kau tak ada rasa kesihan, tak ada rasa ragu-ragu untuk sempurnakan perintah Allah SWT. Maka saat Nabi Ibrahim AS nak sembelih Nabi Ismail AS, dia doa pada Allah SWT. Ya Allah, dalam hati aku ada engkau saja, Ya Allah. Kiranya aku ada 1000 Ismail, 1000 Ismail aku akan sembelih. Nak tunjukkan kesetiaan dia, perhambaan dia pada Allah SWT. Nak kata dalam hati dia ada Allah SWT saja. Maka pada waktu itulah ada 2 kisah malaikat menangis. Salah satunya ketika Nabi Ibrahim AS nak sempurnakan perintah Allah SWT untuk sembelih Nabi Ismail AS. Waktu itulah malaikat bersedih, menangis. Tengok pengorbanan satu orang manusia untuk agama Allah SWT. Pengorbanan dia untuk taat pada perintah Allah. Jadi saat dia nak sembelih Nabi Ismail AS, Allah SWT tukarkan Nabi Ismail AS dengan domba atau kibas daripada syurga. Yang mana maka sempurnalah Nabi Ibrahim AS jalankan perintah Allah SWT. Maka hiduplah Nabi Ismail AS. Ya Allah SWT sebenarnya nak uji Nabi Ibrahim AS terhadap macam mana nak taat pada perintah Allah SWT. Dia boleh sempurnakan ataupun tidak. Maka terlaksanalah perintah Allah SWT, yang mana hari ini pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan seluruh keluarga dia, pengorbanan Siti Hajar AS, pengorbanan Nabi Ismail AS untuk agama, Allah SWT terima. Dan hari ini walaupun dia bukan umat Nabi SAW, Allah SWT angkat pengorbanan mereka menjadi syariat amalan umat Nabi SAW. Apa amalan dia? Amalan haji. Amal haji. Yang mana hari ini kalau kita pergi haji, pergi umrah, kita kena buat pengorbanan Siti Hajar radhiyallahu Siti Hajar. Ulang alik Safa Marwah. Walaupun mulut tak berzikir, kita bergerak je, berlari anak, jalan dari anak, itu dah kira ibadat. Ibadah korban Nabi Ibrahim AS dengan pengorbanan satu orang keluarga, sebuah keluarga. Hari ini kita disyariatkan untuk ibadah korban. Jadi dengan pengorbanan satu keluarga ni lah hari ini melalui keturunan Nabi Ismail AS lahirnya Nabi SAW. Maknanya daripada zaman Nabi SAW sebenarnya tanduk domba kibas sembelihan tu, kibas dari syurga tu sebenarnya ada dalam Kaabah.
Zaman Nabi SAW ada lagi tanduk tu, sehinggalah zaman khilafah Muawiyah. Waktu zaman khalifah dia Yazid. Lepas Yazid, Malik bin Marwan. Waktu tu Hajjaj. Hajjaj ni satu orang panglima perang waktu zaman tu lah, yang terkenal dengan kisah zalim dia. Satu orang Islam, dan panglima perang, tapi dia nak serang Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni sahabat Nabi. Waktu tu dia tak nak baiat, tak nak terima khilafah Yazid ni. Maka Hajjaj ni dia hasut Yazid untuk serang Kaabah. Dia bagi tahu Abdullah bin Zubair ni telah tukar seni bina Kaabah. Memang betul seni bina Kaabah yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair tu adalah seperti mana Kaabah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Jadi Kaabah yang hari ni kita tengok tu, yang hari ni kita nampak Kaabah tu, itulah Kaabah binaan orang Quraisy. Nabi SAW berserta dalam pembinaan tersebut. Tapi waktu nak bina Kaabah tu, mereka diperintahkan untuk guna harta-harta yang suci. Jadi orang Quraisy ni kaya, tapi tak semua harta mereka suci. Jadi bila mana kira-kira tengok harta yang suci tu sikit. Jadi dia buat petak, hari ni kita tengok Hijri Ismail tu sebenarnya sebahagian dari Kaabah. Tapi dia dah jadi luar pada petak. Tapi masih lagi sebahagian dari Kaabah. Tapi waktu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia buat Kaabah tu sekali dengan Hijri Ismail. Jadi bentuk dia petak campur curve tu lah. Curve tu sebagai satu binaan. Tapi bila Hajjaj ni dia hasut, maka dia nak serang Mekah tu, maka dia hantar berbola api lah melalui manjenik, dia serang. Bila dia serang, maka terbakarlah Kaabah, kain Kaabah terbakar berserta dengan tanduk korban Nabi Ibrahim AS. Sekiranya tak berlakulah serangan Hajjaj tu, maka hari ni ternampak binatang dari syurga, tanduk haiwan dari syurga. Jadi kita tak dapat tengok lah pada tak ada. Jadi nak jadi kesimpulannya, kisah-kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS sehingga Nabi Ismail AS untuk lahirkan daripada keturunan Nabi Ismail AS dan Nabi SAW. Nabi SAW satu orang manusia yang hebat, tak ada manusia lebih hebat sebelum dan selepas Nabi SAW. Dan tak akan dijadikan dunia dan segala isinya dan apa-apa ciptaan melainkan keinginan Allah SWT nak cipta Nabi SAW. Hatta Nabi Adam AS, waktu dia ada buat kesilapan waktu dalam syurga, dia bertaubat atas nama Nabi SAW. Kata signifikannya Nabi SAW. Maka Allah SWT telah susahkan berbagai keturunan dia sebab nak lahirkan Nabi SAW. Kerana apa Allah SWT susahkan keturunan dia untuk lahirkan satu orang manusia yang hebat, untuk bagi tahu untuk agama ni perlukan pengorbanan. Dan hari ni kita semua faham banyak perkara kita telah berkorban. Satu orang anak telah berkorban berbelas tahun, 17 tahun, campur universiti 4 tahun. Untuk apa? Untuk belajar. Lepas belajar, kerja. Pengorbanan yang sangat lama untuk dapat sijil untuk masuk alam pekerjaan. Itulah sebuah pengorbanan. Satu orang ayah dia berkorban kena kerja offshore. Kena tinggalkan keluarga dia 2 bulan, 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan. Ada kematian pun tak boleh nak balik. Pengorbanan untuk keluarga. Benda ni semua orang telah faham. Tapi pengorbanan untuk agama pun perlu. Nabi SAW sarankan untuk umat dia buat. Dengan perantaraan pengorbanan saya dan orang-orang, pengorbanan manusia, pengorbanan umat Nabi SAW untuk agama ni, dengan perantaraan pengorbanan ni Allah SWT masukkan umat Nabi SAW ke dalam syurga terlebih dahulu sebelum Allah SWT masukkan umat lain. Nabi SAW adalah khataman Nabiin, Nabi yang terakhir. Wafatnya Nabi SAW, maka tak ada lagi manusia dihantar untuk ajak manusia kepada Allah SWT. Hari ni kita dapat amalkan agama yang sempurna. Solat yang kita sempurnakan tak ada cacat celah. Solat yang sama Nabi SAW ajar pada sahabat. Solat yang sama. Ibadah haji kita adalah ibadah haji yang sama Nabi SAW sempurnakan. Bayaran zakat kita sama kiraan dia macam mana kiraan yang Nabi SAW ajar. Begitu sekali. Nak kata sebab apa kita dapat amalkan perkara yang sama walaupun kita dah jauh daripada Nabi SAW 1400 tahun dulu. Sebab apa? Sebab pengorbanan untuk agama berterusan daripada zaman Nabi SAW sehinggalah zaman kita hari ini.
Berbeza dengan sebelum Nabi SAW. Nabi yang betul-betul sebelum Nabi SAW adalah Nabi Isa AS. Beza jarak antara Nabi Isa AS dengan Nabi SAW lebih kurang 600 tahun je. Lebih kurang 600 tahun. Tapi dengan 600 tahun ni lah manusia telah rosak. Jauh daripada perintah Allah SWT. Manusia tawaf Kaabah dalam keadaan berbogil. Mereka masih lagi beriman dengan Allah, tapi mereka lagi tuan-tuan yang lain. Mereka memperjudikan wanita. Kandungan dalam perut dijadikan judian sama ada lelaki atau wanita. Belah perut. Kanak-kanak perempuan ditanam hidup-hidup. Nilai wanita tidak diangkat. Keadaan sebelum datangnya Nabi SAW. Datangnya Nabi SAW, Nabi SAW telah berusaha dakwah, berkorban untuk agama. Manusia yang telah datang pada agama Allah SWT. Nabi SAW satu orang keturunan, datang daripada keturunan yang hebat, yang kaya, tapi telah habiskan harta dia untuk agama. Berkahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Satu orang wanita yang hebat, satu orang wanita yang kaya. Harta dia 2/3 kota Mekah lah harta dia. Tapi bila mana nak meninggal, dia pakai pakaian yang ada 83 tampalan. Kerana apa? Telah habiskan harta untuk agama. Jadi dengan kisah pengorbanan daripada Nabi Ibrahim AS untuk lahirkan Nabi SAW, dan Nabi SAW pun telah buat pengorbanan yang besar. Bersama Nabi SAW ada para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat ni waktu khutbah terakhir Nabi SAW, waktu haji, khutbah wida, ada waktu tu ada 124,000 sahabat. Dan hari ni macam mana cita-cita seluruh umat Islam yang nak ke Mekah dan Madinah. Semua orang ada cita-cita tu. Tapi sahabat radhiyallahu anhu ini mereka berkorban nak keluar daripada Mekah dan Madinah. Berbeza dengan keinginan kita. Keinginan kita tak salah. Semua orang macam cerita nak tengok ziarah makam Nabi SAW. Nak tengok Mekah tempat bermulanya agama kita. Tapi kenapa sahabat radhiyallahu anhu mereka berkorban nak keluar daripada Mekah Madinah? Mereka ni ada 124,000, tapi dekat tanah haram ni lebih kurang jenazah mereka kubur mereka ada 10,000 lebih kurang. Sebab apa? Sebab mereka berkorban untuk sebarkan agama. Ada kalangan mereka jandakan isteri mereka, jatimkan anak mereka. Kerana apa? Kerana agama. Disebabkan mereka lah berkorban pergi ke sana. Ada yang sampai ke China, ada yang sampai ke India, ada yang sampai ke Uzbek, macam-macam negara sahabatlah sampai untuk sebarkan agama. Dengan pengorbanan mereka lah hari ini kita dapat rasa nikmat agama. Dengan titik peluh mereka, dengan darah mereka, dengan pengorbanan keluarga mereka, hari ini kita dapat rasa nikmat agama. Jadi hari ini waktu menjelang raya korban ni, kita kena ada penghayatan pengorbanan orang-orang dulu untuk kita. Dan hari ini kita pun kena belajar-belajar di samping kita menjalani kehidupan sebagai satu orang Islam, kita kena ada keinginan untuk berkorban untuk agama. Kerana apa? Dengan berkat pengorbanan kita, anak-anak kita, pasangan kita dapat amalkan agama. Jadi alhamdulillah, banyaklah peringatan. Hello Ilyas, suara jauh. Dia mute tu. Perlunya kita ada suasana. Dah dengar ke belum? Dengar tak? Dengar. Dalam suasana Allah Ta'ala uji kita, negara, penting untuk kita kembali pada Allah SWT. Masya Allah, setiap daripada kita ada pekerjaan masing-masing. Penting untuk kita bawa agama dalam kehidupan kita. Agama bukan dalam masjid, agama bukan pada pakaian, tapi agama dalam kehidupan. Bila mana agama dalam kehidupan kita, sekiranya satu orang manusia terkesan dengan akhlak kita, maka setiap amalan kebaikan dia disebabkan dia terkesan dengan kita, menyebabkan dia dapat hidayat. Setiap amal kebaikan dia akan dapat kat kita tanpa mengurangkan kebaikan dia sedikit. Jadi pentinglah setiap daripada kita kita duduk dalam industri, Masya Allah, macam-macam. Semua orang yang hebat-hebat. Dia penting untuk kita bawa image agama. So apa manusia ni dia tercari-cari, mereka meraba-raba.
mereka meraba and hidayat Allah SWT. Walaupun luar nampak tenang and kereta ada, isteri ada, harta ada, tapi jiwa mereka kosong. Bila mana jiwa kosong, mereka akan cari perkara yang dapat tenangkan jiwa. Masya Allah. Jadi dengan pantaran kita amalkan agama yang sempurna, maka mungkin ada orang datang and cari and minta nasihat dan sebagainya. Yang penting untuk kita bantu mereka. Zaman yang sekarang ni Allah selalu uji, and banyak kan ada orang kerjaan hilang, and hilang punca pendapatan, and random orang je akan datang cari kita, minta nasihat, minta dorongan dan sebagainya. Masya Allah. Ikut sikit sebanyak. Tak pandai buat sikit banyak ni. Okay. Halo, Ilyas. Ni Bigo ni. Ilyas, thank you for the sharing. Bigo nak tanya sikit, Ilyas. Dengar tak, Ilyas? Ya. Dengar. Yes, nak tanya. If let's say macam contoh puasa sunat hari Arafah kan. So macam contoh kita kalau let's say masa orang sedang menunaikan haji, ataupun kita panggil masa diorang tengah buat wukuf di Padang Arafah kan, dia tidak dibenarkan untuk kita potong rambut ke ataupun kuku panjang ke kita potong kan. Tapi itu yang orang yang berada di sana kan. Kalau sebagai contoh kita berpuasa di Malaysia, puasa sunat hari Arafah, dan kita sebaiknya follow orang wukuf di Arafah, maksudnya tanpa potong kuku, kalau let's say kuku panjang ke, ataupun macam mana tu? Maksudnya yang terbaik tu macam mana? Ataupun kita puasa Arafah ni tak kisah juga, kita boleh potong kuku ke macam mana? Boleh minta pendapat. Dia sunnah. Terima kasih. Nak minta pendapat tak boleh sebab saya bukan ahli agama. Tapi saya dah tanya kat ustaz lah kali ni. Kita tanya. Okey, dia berdiri dua perkara yang berbeza. Puasa Arafah dia stand alone punya ibadat. Dia tak ada berkaitan dengan tak boleh potong rambut dengan kuku. So puasa Arafah kita boleh buat apa? Tak dengar lah, Ilyas. Allah. Macam cakap dalam. Hello, Ilyas. Lupa dengar. Okey, dah dengar ke? Okey, Ilyas. Okey Entah macam ni dengar. Okey. Bigo dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Dengar tak? Okey. Puasa sunat Arafah tu dia stand alone. Dia tak ada kaitan dengan potong kuku dan rambut tu. Jadi digalakkanlah untuk puasa sunat Arafah. Sebenarnya kita digalakkan berpuasa daripada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Berkenaan dengan potong kuku dan rambut ni adalah untuk orang yang laksanakan ibadah korban sahaja. So siapa yang telah niat untuk buat ibadah korban sebelum 1 Zulhijjah, maka bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah korban dia telah disembelih. Sunnah dia, sunnahnya apa yang Nabi buat adalah Nabi tak potong kuku dan rambut apa-apa bulu yang daripada badan dia, sehingga daripada 1 Zulhijjah sehingga korban dia disembelih. Tapi siapa yang niat korban selepas 1 Zulhijjah, maka sunnah untuk dia untuk tak potong kuku dan apa-apa bulu pada badan dia bermula daripada waktu dia niat sampailah binatang korban dia disembelih. Allah Alam. Terima kasih, Ilyas. Okey, satu lagi, Ilyas. Kalau sebagai contoh, kita digalakkan untuk setiap tahun melakukan ibadah korban. Okey. Sebagai contoh, kita niat untuk menunaikan ibadah korban, tapi kita tak niat untuk, macam mana nak cakap, bila kita niat untuk buat ibadah korban, kita
digalakkan untuk tidak memotong apa-apa rambut ataupun bulu dan juga kita punya kuku lah. Ke macam tu? Ataupun bila kita niat untuk korban sehingga 1 Zulhijjah. Okey Elias? Soalan. Soalan tak jelas. Okey. Elias, boleh dengar Elias? Cuba ulang balik. Okey, sebagai contoh, Bigo ada niat untuk Tak dengar. Hello. Elias dengar ke? Putus-putus. Hello Elias, dengar tak? Okey. Okey. Sebagai contoh, Hello, Bigo. Okey. Putus-putus. So, Hello, Hello, putus-putus. putus Elias. Okey, sekarang boleh dengar? Boleh tulis dekat chat box kot, Bigo. Okey. Alright. Sekejap Si susah nak tulis kan? Tapi kuku tak boleh potong juga. Dia bukan tak boleh. Dia sunnah. Sunnah untuk orang yang berkorban. Sunnah ni kalau tak buat rugilah. Kat sini tak tulis typing Hello, dengar Elias? Mana soalan Bigo? Sampai. Dengar. Sekejap contoh berikutnya. Okey, dia bila kita buat ibadah korban, bila kita buat ibadah korban, ada perkara yang digalakkan, which is sunnah lah. Dan kalau kita tak buat sunnah tu, tak apa. Tapi sifat tak apa tu adalah rugi. So kita value lah rugi tu macam mana. So kalau kata boleh tak boleh, boleh. Okay, kau buat niat ibadah korban sehingga 1 Zulhijjah. Okey, niat ibadah korban. Korban ni bila boleh terlaksana? Dan ibadah korban ni dia boleh terlaksana pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi itu tarikh boleh buat ibadah korban. So niat kita adalah untuk laksana ibadah korban pada 11, 12 atau 13 Zulhijjah. So kalau contoh niat buat ibadah korban sehingga 1 Zulhijjah, tak valid kot benda tu rasanya. Okey, untuk soalan awal ni, dalam banyak sunnah yang memang bagus betul, sunnah tengok ibadah korban kita disembelih. Tapi kalau siapa yang buat ibadah korban ke luar negara, benda tu tak dapat disempurnakan lah. So yang boleh tu yang tak potong kuku dengan tak potong bulu. Okey Bigo, so kalau kau tulis 11 Zulhijjah, di sebenarnya tak potong kuku dengan bulu tu sehingga tarikh haiwan korban tu disembelih. Kalau sembelih 12 Zulhijjah, maka waktu lepas sembelih tu baru boleh kita potong kuku dan rambut. Kalau ikut sunnah lah. Tak apa, dia tak dosa. Cuma kita boleh untuk tahun depan punya korban
boleh amalkan lah. Jadi untuk kita nak amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kena rasa kepentingan amalkan sunnah Nabi. Jadi orang yang amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang angkat Nabi SAW sebagai dia punya leader lah. Macam mana hari ni kan, kita ada minat sesebuah kelompok. Kita orang yang bola mungkin ada player-player yang dia minat. Dia tahu apa player dia. Dia punya berat berapa, tinggi berapa, secara rambut dia macam mana, kasut setiap season dia macam mana, baju jersey setiap season macam mana. Macam tu lah kita dengan Nabi SAW. Kita kena kenal Nabi SAW. Dan apa yang Nabi SAW buat, kita kena berusaha. Paling penting kita kena ada keinginan untuk ikut apa yang Nabi SAW buat. Itu tanda cinta kita pada Nabi SAW. Jadi untuk timbul rasa cinta ni, kita kena kenal lah siapa Nabi kita. Nak kenal Nabi ni kena dengar banyak-banyak hadis Nabi SAW. Dengar kisah-kisah pengorbanan dia. Dan daripada situlah kita akan datang rasa cinta pada Nabi SAW. Bila datang rasa cinta pada Nabi SAW, waktu tu lah bila datang benda-benda yang sedikit berat memang kadang-kadang buku ni panjang sikit foto. Siapa yang Masya Allah biasa makan guna tangan ni, terasa lah panjang kuku ni kan. Soalan Fatihah itu saya take note dulu, nanti saya jawab. Nanti saya jawab dalam grup Ada soalan lain ke? Tak berkaitan pun tak apa. Saya dapat jawab, saya jawab. Dengarkan ni, clear Clear. Nak dengar cerita lagi. Apa dia? Nak dengar cerita lagi, tak ada cerita lagi. Oh, cerita banyak yang berkaitan macam tak ada modal lah. Okey, keadaan macam mana Allah Taala gantikan Nabi Ismail AS dengan binatang dari syurga tu. Benda ni ada magic tau. So magic ni dia susah nak describe. Siapa yang mengalaminya maka dia dah tahu keadaan macam mana. Dan benda ni tak ada tulis dalam sejarah macam mana tiba-tiba tu bertukar Nabi Ismail AS pergi mana. Betul tak tulis mana-mana pun. Tapi sesiapa dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi banyak janji Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis banyak janji Allah dan janji Rasul. Dan kadang-kadang janji Allah, janji Rasul ni dia beyond mind lah, tak terjangkau oleh akal. Dan hari ni manusia biasa macam kita buat perkara yang Allah Taala perintahkan. Disebabkan kita yakin dengan janji Allah SWT, maka benda magic tu boleh dapat. Sahabat Nabi SAW Abu A'la Hadrami, benda ni ada kot dalam Google, saya tak pasti. Tapi dalam Hayatus Sabah, kitab Hayatus Sabah, Abu A'la Hadrami ni sebelum dia waktu dia nak perang di Bosnia, ditanya tentera dia keadaan solat tentera dia macam mana. Saya tanya sama ada solat tu solat berjemaah atau solat malam. Tapi bila mana keadaan seperti mana yang dikehendaki oleh Abu A'la Hadrami radhiyallahu anhu, mereka nak pergi Bosnia ni, mereka berjalan atas air. Dan benda ni boleh baca dalam sejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pun pergi perang pula. Dia nak menyeberangi sungai Dajlah. Sahabat Nabi SAW, kerana iman mereka yakin pada Allah SWT. Nak menyeberangi sungai Dajlah, Allah SWT angkat tanah daripada bawah sungai itu naik sampai ke atas. Menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tentera dia boleh seberang. Dan benda yang sama juga boleh berlaku dalam keadaan umat zaman sekarang pun. Banyak perkara-perkara yang puff-puff ni lah yang berlaku, tapi kita tak boleh nak cerita ke umum. Sebab benda ni macam mana dia bukan public story lah. Kalau kita nak public story, kita cerita kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi. Mereka ni tak ada dalam sejarah. Tapi zaman sekarang ni orang yang beriman dengan Allah SWT, yakin dengan janji Allah SWT, mereka pun boleh dapat. Perkara yang paling mudah sekali nak dapat bantuan Allah SWT adalah dengan Allah SWT mudahkan kehidupan seharian kita.
And Allah SWT bagi, Nabi SAW bagi itu dalam Quran, dalam hadis dia, barang siapa yang baca Yasin setiap pagi, Allah SWT mudahkan urusan seharian dia. Dan barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, dan lepas subuh dan lepas asar, Allah SWT mudahkan urusan dia. Barang siapa baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, Allah SWT jauhkan dia pada kefakiran. Dan barang siapa yang baca surah Al-Mulk setiap malam, Allah SWT jauhkan dia pada azab kubur. Dan ini semua amal agama. Di belakang amal tu ada janji Allah SWT. Jadi bila kita amal dengan yakin, kita boleh tengoklah macam mana Allah SWT bantu dalam kehidupan kita. Dan ada orang macam tu lah, lebih kurang. Clear? Clear Jadi maksud dia mungkin macam kes Nabi Isa dulu kot. Nabi Isa tu memang yang satu ni. Yang mana satu? Kisah dia. Macam mana kisah Nabi Isa AS diangkat ke langit, tu pun tak tunjuk macam mana terangkat. Macam mana Nabi SAW berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, sampai balik ke Mekah dalam satu malam. Macam mana Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit, jumpa Allah SWT. Benda tu pun benda-benda yang ajib, benda-benda yang di luar jangkaan kita. Tapi benda tu berlaku dengan kehebatan kuasaan Allah SWT. Allah SWT jadikan Nabi Adam AS daripada tanah. Benda tu tak logik. Jadikan Nabi, jadikan Hawa, isteri dia daripada tulang rusuk kiri dia. Nabi SAW, Allah SWT lahirkan Isa AS daripada perut ibu dia, Maryam AS, tanpa satu orang suami. Allah SWT bagi Nabi Isa AS bercakap satu bayi. Allah SWT selamatkan Nabi Ibrahim AS dalam api. Dalam api itu Nabi SAW beritahu keadaan mana yang paling kamu suka waktu dia duduk dalam api. Yang mana api tu, orang yang berada di sekeliling api tu tak boleh nak dekat. Tak boleh nak dekat tu sehingga dia perlukan manjenik. Manjenik ni untuk campak Nabi Ibrahim AS ke dalam api. Sebab tak boleh campak biasa, kena guna manjenik. Kata panasnya api tu. Nanti bila Nabi Ibrahim AS masuk dalam api tu, Allah SWT beritahu, sejuk dan sejahtera lah engkau wahai api kepada Ibrahim AS. Dan dalam api tu Allah SWT hantar makan apa dari syurga kepada Nabi Ibrahim AS. Itu pun ajib juga, kisah-kisah yang kita tak pernah dengar. Tapi itulah kehebatan Allah SWT. Nabi Ibrahim antara yang banyak kena uji jugalah. Nabi Ibrahim antara Nabi yang paling banyak kena uji sebelum Nabi SAW. Okey, faham. Sebab Akil agak busy, so saya ambil alih dia punya ni lah. dia punya tugas. So Akil letak Ahmad masuk. Ahmad ada soalan? So audience semua ada lagi soalan untuk ditanya kepada speaker kita hari ni. Okey, kejap. Nak tanya. Macam mana cara yang terbaik nak tegur seseorang? Cara yang terbaik cara tu banyak. Cara yang terbaik ni sangat subjektif. Terbaik ni diikut kesesuaian satu orang. Nabi SAW beritahu, benda-benda yang baik ni kita kena keras sikit diri kita, tapi kena hikmah dengan orang lain. Jadi hikmah ni dia subjektif, kena ikut kesesuaian. Tapi antara amalan yang boleh buat untuk encourage kita, yang pertama adalah kita sedekah, niat untuk dia. Sedekah, niat untuk dia. Kita istighfar, niat untuk dia. Dan dalam doa sebut nama dia. Nabi SAW, dia mana-mana dia nangis untuk umat dia. Dan sahabat pun buat perkara yang sama. Mereka tak nangis, ya Allah, tak ada makanan. Ya Allah, hari ni aku kena marah. Ya Allah, hari ni aku gaduh dalam meeting. Dia tak nangis sebab benda-benda macam tu. Tapi dia nangis, ya Allah, hari ni jiran aku mati tak dapat ucap kalimah. Ya Allah, hari ni aku nak bawa kawan aku pergi solat. Ya Allah, hari ni aku nak bawa ibu aku untuk ta'aurat.
Macam tu, itu doa Nabi SAW dan doa sahabat. Jadi kita pun boleh belajar-belajarlah doa untuk orang lain. Doa sebut nama dan nangis. Nangis dalam doa ni satu sunnah. Hari ni kita telah nangis sebab banyak perkara. Kita stres kerja, kita gaduh dengan kawan, kita tak ada makanan, kita nangis. Maka kita doa minta dunia. Tak jadi masalah, boleh. Memang itu pun caranya. Kita mengadu kepada Tuhan kita, pada Allah SWT. Salah satu cara kita nak doa, kita doakan untuk umat, doa untuk orang lain. Apa benda yang kita nak tegur dia tu, kita doa pada Allah SWT. Ya Allah, aku nak tegur dia Allah, tak ada modal. Ya Allah, aku nak cakap dia, aku takut dia tersinggung. Kita doa pada Allah SWT. Doa supaya Allah SWT bagi tarbiyah kepada dia. Tarbiyah ni, ni pengalaman saya lah biasalah kita dalam hidup ni memang ada orang yang tak suka, tak selesa dan sebagainya. Tapi nak tak nak kita kena hidup dengan dia. Tapi kadang macam ni, kita nak tegur, macam-macam kita fikir, tersinggung dan sebagainya. Kita doa sesungguh Allah SWT, Allah SWT sendiri akan tegur dia. Kalau Allah SWT tegur pada dia, apa yang kita sangka jauh lebih baik lagi dia akan berubah. Sekiranya kita tegur, dengan mulut kita, mesti kita tegur, kita akan bagi sepatutnya kau kena macam ni. So dia akan berubah within kita punya expectation. Tapi kalau Allah SWT yang tegur dia akan berubah jauh lebih baik daripada expectation. Tapi benda ni kena sabarlah. Tapi sabar ni yang mahal. InsyaAllah. Ada soalan daripada Zaimi Amir dekat chat box dia. Berkaitan dengan ibadah korban, biasanya kita ni niat saja, yang sembelih tu orang lain. Tapi yang terbaik, saya rasa tak ada apa sangat. Tapi antara sunnah lah, kita lihat binatang, kita sembelih binatang tu sendiri. Dan kita kena, kalau kita ada banyak binatang korban, kita jangan bagi binatang lain nampak binatang lain dikorbankan. Itu sunnah. Lepas tu sunnah binatang korban ni adalah binatang dibela. Bukan binatang liar, bukan lembu liar, kerbau liar, kambing liar, binatang yang dibela. Tapi rasanya ibadah korban ni tak ada apa-apa sangat yang ditekankan. Maksudnya yang masyarakat terlepas pandang. Sebab dia bukan ibadat yang direct yang banyak kita buat. Lebih baik kita jalan ibadah korban di tempat sendiri atau di tempat orang yang memerlukan. Dia lebih baik buat dekat tempat sendiri. Jadi kalau kita ada keupayaan lebih, kita boleh korban ke beberapa tempat. Tapi kaul. Tapi yang terbaik adalah kat tempat sendiri. Okey. Aida tanya pasal solat kan. Cerak teguh. Cerak teguh solat Okey. Saya tak ada kata pengalaman. Okey, macam ada orang dia salah cara ambil wuduk. Cara saya boleh tegur dia untuk ambil wuduk yang betul. Saya akan ajar dia cara untuk ambil wuduk. Saya tak cakap kau ambil wuduk salah. Saya ajar cara ambil wuduk. Ambil wuduk ni walaupun nampak biasa, muka, tangan, rambut, kaki. Tapi dah ada cara yang Nabi SAW buat. Sekiranya kita buat ikut cara Nabi, maka ganjaran dia berganda lah. Macam ni muka, boleh ke basuh satu tangan? Ke kena duduk tangan sekali? Kalau basuh tangan, nak kena air turun kat sini ke, air turun kat sini? Nak basuh telinga, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke? So, saya ajar dia. So nanti secara tak langsung dia akan disclose. Oh, selama ni aku buat macam ni. Oh, patutlah aku tak tahu. Jadi kalau bab solat ni pun saya ada sekitar satu orang ustaz. Saya ajak dia
Saya ajak dia tu jumpa ustaz tu, nanti saya dah hasut lah sikit ustaz tu. Ustaz nanti kau selit lah sikit pasal benda ni. Nanti siapa selit lah. Tu salah satu cara saya lah untuk jawab soalan Aida ni. Ni kalau spesifik lah benda-benda amal agama ni. So saya bukan ustaz, jadi saya nak tegur orang pun dia sensitif. So kalau ustaz ni dia tegur memang bidang dia. Tapi kalau orang tegur attitude tu aku yang macam Abid Ani tanya tadi lah. Sekejap ada soalan tinggal. Edit pun boleh lah. Ada soalan dari Muhammad. Sekejap Panjang sangat ni minta soalan SPM lah. Kebat. Okay, untuk soalan Hamad, saya tak ada pendapat. Tapi betul, kita buat ibadah korban ni kena ada rasa bangga. Tapi saya tak rasa pun orang Hindu di negara ada bangkitkan isu ni. Mungkin saya tak aware kot. Tapi kalau kita terbaik, kalau macam setengah negara memang ada mereka ada pusat penyembelihan. So mereka sembelih dalam bangunan saja. Itu bagus juga. Sebab apa? Tapi bila macam tu kan, susah nak ada crowd kan, orang nak tengok kan, anak-anak nak tengok syiar agama ni susah. Tapi saya rasa yang apa yang dah ada kat negara kita ni, Masya Allah, okey kot. Tak aware pula pasal dekat India, benda isu ni memang sensitif. Isu ni memang sensitif. Memang even orang-orang luar daripada negara India yang berkorban ke India, yang terlepas 2 orang kena tangkap. Sebab share video-video, gambar-gambar haiwan lembu ni di korban. So 2 orang ditangkap. So tahun ni yang siapa yang korban ke India, and mungkin kan usahakan untuk dapat gambar kan, banyak agensi yang berusaha untuk dapatkan gambar, tapi terhad lah chances tu. Tapi usaha tu akan dibuat lah untuk elakkan pengurus bahagian sana kena tangkap oleh pihak kerajaan. Okay, Mawi tanya based on Aida punya soalan, macam ni let's approach orang tu. And basically, okay lah, saya bergerak lah dengan jemaah dakwah dan tabligh ni. So bila kita berusaha dakwah ni, kita bergaul dengan masyarakat, kita bergaul dengan manusia. So kalau orang tu adalah stranger, which is waktu kita keluar dakwah and kita jumpa orang macam ni, so stranger ni bila dia datang dengan jemaah, datang ke orang yang buat dakwah ni, sifat mereka ni lebih kepada nak dengar. Sebab diorang ni more to lost tau. So bila diorang nak dengar ni, jadi apa kita cakap dia absorb je. Tapi kita kena cakap yang hikmah lah, jangan kita nak kerat leher dia je. Kau salah. So perkataan tu negatif kan. Jadi kita dengan cara hikmah dan kasih sayang lah. Jadi kita educate dia dan cara macam mana kita amalkan, sebab apa kita amalkan macam tu. Pada apa yang afdal yang berwudu. Berwudu pula Boleh Aida, dalam usaha tabligh ni kan, macam-macam jenis orang, background ada. Macam-macam tu, memang macam-macam lah. Segala jadi masyarakat ada dalam usaha dakwah dan tabligh ni. Jadi diorang pun tegur dengan style diorang sendiri. Dengan style diorang macam mana diorang sebelum ni, macam tu lah diorang sekarang, tapi cumanya mereka dekat agama. Jadi diorang pun tegur dengan kesesuaian diorang juga, sebab circle diorang pun berbeza. Kadang circle diorang dan circle saya kan pun tak intersect pun. Tak ada apa persamaan. Kesamaannya kita orang sama-sama dalam usaha dakwah. Macam tu. Betul cakap ni. Antara ni kita show the way lah. Okay lah, berwudu wudu air kalau basuh muka, saya ringkaskan air basuh muka dan air letak di atas and angkat dua tangan. Sunnah basuh muka ni ada 2 tangan.
Sampai dia janggut, kalau janggut dia tebal, kan, tebal ni subjektif. Tapi kalau tebal tu tak nampak kulit dagu dia, maka tak perlu nak sampai macam tu sangat. Sekadar selatkan janggut dia dengan jari, dah terangkat dia punya wuduk kat bahagian muka. Sunnah wuduk ni kita sapu, muka, tangan, kaki, kita sapu, bukan sekadar alihkan air. Dan Sampai bawah dagu ni semua ke? dia circle. So kita punya cyber ni pun sebahagian dari muka. So cyber ni bukan rambut lah. Rambut lah, tapi maksudnya dia sebahagian dari muka. Okay. So siapa yang pakai pomade tu kan, janganlah basuh rambut kat sini. So basuh kat belakang ke apa kan, kalau korang nak jaga korang punya pomade tu lah. So pasal tangan ni kalau kita ambil dari kolah, so kita ambil guna ni lah, guna tapak tangan ni, kita ambil, kita turunkan. So air jatuh dari atas kalau kita ambil dekat kolah atau kolam. Jadi kalau kita ambil air daripada paip, kita sunnah dia daripada siku, air jatuh dari siku ke bawah. Lepas tu basuh rambut rambut tak kena kulit kepala pun tak apa. Dia kalau sunnah dia macam ni. Semua dua tangan, ni sunnah. Jadi kalau cukup syarat sikit lah. Lepas tu telinga dia ada 3 cara. Satu yang macam kita dah biasa buat ni, macam ni. Satu macam ni, macam tu je. Satu macam ni. So bila kita ambil wuduk 3 kali, so nak buat 3 style pun boleh, nak buat 1 style pun tak apa. 3 sunnah. So beza sunnah dengan bukan sunnah ni Nabi buat macam ni. So kita ikut Nabi lah, itu yang terbaik. Lepas tu ni basuh kaki ni kita kena sapu, kita kena gosok, dan kita selatkan jari kelingking ni melalui bawah kaki, selat macam ni, selat selat dari bawah, itulah sikit sebanyak lah. Okay, teringat Kok Mat pasal isu kat Twitter ni. Okay, baru teringat. Betul. Lepas tu Farani tanya pernah juga uduk, minta ulaskan pasal sengaja tinggalkan anggota sunat. Sengaja tinggalkan anggota sunat ni tak ada dosa, tak ada makruh, tapi dia rugilah. Sebab apa? Sebab dia tak buat apa yang Nabi buat. Sebab apa Nabi nanti ke akhirat nanti, sebahagian daripada mafhum hadis Nabi SAW lebih kurang maksud dia, barang siapa yang amalkan sunnahku, itu tanda cinta pada aku. Barang siapa yang cinta pada aku, dia akan bersama-sama dengan aku dalam syurga nanti. Itu satu hadis kan. Ada satu lagi sebagai tahu, kamu akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang kamu ikut. Jadi kalau kita buat perkara amal agama ikut cara Nabi, maka insya-Allah nanti ke akhirat kita bersama-sama dengan Nabi lah. Macam tu. Dia amalkan agama ni ada 2 cara. Satu cara yang Nabi buat, satu cara yang Nabi tak ajar. Tapi benda tu tak salah. Tapi tak tahu apa consequences kepada amalan tersebut. Hari ni ramai orang buat metod baru macam mana nak syiarkan agama, macam mana nak amalkan agama. Tapi sekiranya benda tu dia orang buat tak sandar dengan cara Nabi, maka tak tahulah apa consequences-nya. Kalau tak jelas cakap salah, selagi tu boleh je. Tapi Nabi tak buat, jadi consequences kita tak tahu. Kalau kita buat ikut cara Nabi, consequences dah jelas lah, apa yang Nabi bagi dalam hadis, apa yang Allah Taala bagi dalam Quran. Lain kali buat tak je biasa. Okay, Halimah Semungi, kalau rambut panjang, kena rambut pun tak apa, tak perlu sampai ke kulit. Ni tadi pasal wuduk tadi kan,
So kena rambut saja pun tak apa. Ke bawah ni, ni. Okey, Farah tanya pasal basuh tengkuk tu, and itu sunnah dalam mazhab Hanafi. So dalam mazhab Syafi'i benda tu tak dibangkitkan. So sesiapa yang nak pergi umrah atau dipilih oleh Allah SWT pergi haji, kena tahu fiqah macam mana nak solat cara mazhab Syafi'i. Sebab kita hari ni belajar berwuduk cara mazhab Syafi'i. Kat Mekah, diorang amal mazhab Maliki. Jadi kalau kita nak solat ikut cara mazhab Maliki, kita kena ambil wuduk ikut cara mazhab Maliki. Dan cara itu nanti kena tanya ustaz lah. Sebab apa? Kalau solat cara mazhab Syafi'i, kita kena connected each other sampai ke imam. Tapi kalau situasi kat Mekah, especially Masjidil Haram, kadang-kadang kita solat kat tower, kita solat kat hotel, tapi berimamkan dengan imam Masjidil Haram. Diorang punya asas diorang, selagi mana kita dengar suara imam, maka jemaah kita sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i benda tu tak berlaku. Tapi nanti tak saya tanya detail dengan orang yang lebih alim lah. Cuma saya banyakkan isu supaya bila korang pergi umrah nanti korang boleh belajar benda ni. Okey. Kalau kita tertinggal solat subuh, bangun-bangun dah pukul 10. Boleh macam mana yang kita nak kena buat? Okey. Semua solat fardu yang tertinggal wajib untuk qada sebelum mati. Okey, untuk qada solat dia boleh sepanjang masa. Waktu haram solat pun dia boleh qada. Waktu haram solat macam lepas subuh dengan lepas asar. So waktu tu dia boleh solat qada. Niat qada sama je macam solat biasa. Saja aku solat subuh kerana Allah Ta'ala, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sama je. Solat sebab dosa orang tinggal solat ni antara dia dengan Allah. Kalau Allah nak maafkan, dia maafkan. Tapi kalau satu pandangan daripada Wahabi, dia kata tak apa, dia maafkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib qada. Dan orang yang Nabi SAW bagi tahu dalam hadis, orang yang terluput satu waktu solat dia, seolah-olah dia hilang seluruh ahli keluarga dia dengan harta dia sekali. Nanti Nabi SAW bagi tahu. Kita kena berusaha lah supaya kita dapat. Kadang waktu kerja ni kan, sesiapa yang kerja dekat yang busy betul-betul, kadang kena overtime 3-4 pagi kan, terujilah subuh dia tu sebenarnya. Jadi kita kena berusaha lah untuk jaga kita punya solat subuh. Especially subuh lah, tertinggal kan. Saya Kalau let's say macam kita dah banyak tinggal solat, tapi kita tak tahu the amount, tapi kan kita kena qada sebelum kita meninggal. So, macam mana kita nak qada semua tu kalau kita tak pasti dengan bilangan kita telah tinggalkan solat? Okey. Ni cara saya, tapi boleh verify balik dengan ustaz. Okey. Suatu penting untuk setiap daripada kita ni ada ustaz yang kita dekat. Supaya apa kita senang, hello je. Tapi bolehlah nak tanya saya boleh sediakan jawapan. Tapi untuk kes ni, dia kena estimate lah berapa banyak. And ada orang dia sampai buat table. And tarikh 5 waktu solat. Tarikh waktu solat. Especially orang tak tahu bila dia balik. And macam perempuan tak tahu bila datang haid. And bila lelaki and dia tak tahu bila keluar mani. And bila dia tak tahu, and maka mungkin dia ada tertinggal solat. Dia ada, and perempuan pun and mungkin ada waktu tu, and kanak-kanak kan, kalau datang haid umur 5 tahun, darjah 5, darjah 4, and waktu tu kan kecil lagi, dan waktu tu dah wajib dah untuk dia. Jadi ada orang cara lah ni, method ni teknikal, and dia buat table. So dia buat table, dia buat tarikh, so dia buat tik lah. Jadi kalau step daripada kita ni, and mungkin banyak jaga tahajud ke, banyak jaga solat sunat sebelum solat, selepas solat, kita boleh gantikan solat-solat itu dengan solat qada kita. Solat qada tu lebih afdal. Okey, kalau tinggal dalam kunut macam mana? Kalau tinggal dalam kunut, sunat muakkad untuk bersujud sahwi. Kalau tak buat sujud sahwi, solat masih sah.
Solat apa ni sekali Ilyas? Solat maslisah? Ya. Tadi Mawi tanya macam mana kalau tertinggal doa punya. Kalau Solat tertinggal masih sah. solat masih sah. Okey, selesai. Okey, macam Aida kan doktor kan. So doktor ni dia ada masalah dia tersendiri dan ada perbahasan ulama dia tersendiri. So antara perkara yang dibahaskan adalah kalau dia dalam OT, operation theatre, dan tempoh operation theatre tu menjangkaui waktu solat. Jadi macam mana keadaan dia? Tu nanti saya akan bagi tahu balik. Sekejap. Dah lah kalau nak bagi tapi memang tapi kalau bukan OT perkara tu tak dibahaskan. Tapi nanti saya akan tanya Ustaz insya-Allah. Itu salah satu cara Mawi. Jadi untuk solat ni kan mungkin alhamdulillah lah kan, mungkin kita Allah Taala bagi kita kelebihan untuk nak qada balik solat-solat kita ni. Ada orang kan dia tak terfikir nak qada solat dia. Tapi bila mana Allah Taala bagi kita janji nak qada ni, kita kena cari banyak-banyak kelebihan pasal solat. Sebab apa? Kalau kita asyik solat je yang tunduk bangun, kita tak rasa motivate tau untuk sempurnakan perintah Allah SWT. Lagi kalau sehari kita solat 2 jam, 3 jam kan, kalau contohlah semangat nak qada biasanya estimate satu hari kita solat setengah jam je kalau kita solat 5 waktu tanpa solat sunat yang lain. Nanti kalau kita solat sunat banyak sangat kita kan cari benda yang dapat motivate kita untuk sempurnakan solat. Ada satu kitab tu nama dia Muntakab Hadis. Dalam tu dia cerita hadis-hadis berkenaan dengan amal agama. Macam saya bacalah kitab tu. Bukan bacalah satu hari spend time 10 minit paling bagus setengah jam kita baca supaya kita dapat semangat amalkan agama. So apa saya lah personally hidup dalam pekerjaan ni kita dah tak ada input agama dah. Melainkan kalau kita pergi masjid, kita duduk ceramah. Itu kalau kita pergi. Tapi kalau kita tak pergi macam mana? Kena pergilah, lelaki kita kena make effort untuk pergi ke masjid. Ini Nabi SAW perintah. Nabi SAW dah nak wafat pun, nazak pun berusaha untuk ke masjid. Jadi melalui hadis Nabi SAW, itulah kita dapat semangat untuk amalkan agama dengan sempurna. Pun akan motivate kita untuk solat yang banyak. Okay, saya kenal satu orang kapten ni, nanti saya tanya dia. So, kapten ni pun bersama dengan jemaah dakwah jugalah. Saya tanya dia macam mana praktis dia. Okey. Ada lagi apa-apa soalan? Belum ada tanya soalan. Sebab rasanya tadi dia ada tanya cuma terskip. Dia tanya kalau was-was rakaat dalam solat apa yang perlu dibuat. Siapa tanya? Halim Asmungi Ganjil. Halim Asmungi bin dia tahu. Mana Halim? Dia dah kat bawah sekali je. Bawah sekali. Okey, macam mana keluar dengan solat? Bila shortcut kita tambah lagi rakaat. Okey, kalau kita was-was kita nak ambil yang yakin. Kalau kita was-was 3 ke 4, kita kena ambil 3. Itu kaedah dia. Kita kena ambil yang yakin. Dia sama macam dah ambil wuduk ke belum? So, belum. Itu yang yakin. Dah kentut ke belum? Belum. So dah kentut ke belum? Dia dalam keadaan ada wuduk. Tapi dia ragu-ragu, wuduk dia terbatal ke belum? So
kita ambil yang Dashua. Dashua adalah kerja dulu. Macam tu. um, uh, aku boleh bagi macam pendapat lah pasal theater, operation theater dengan yang flight lah. Sebab yang study overseas kan ada, kalau exam kita orang ada yang macam waktu singkat, so Zohor dengan Asar macam sekali tau. So bila habis exam dia saya Asar dengan Zohor dua-dua dah ambil waktu lah. So kita orang ada yang pendapat yang kita bolehkan punya apa solat sekali. So Asar dengan Zohor jamak jamakkan dua-dua tu. So mungkin dia bagi jelas lah. Okey, pasal exam ni kalau saya baca kat internet memang saya akan dapat jawapan yang macam tu. Tapi saya jumpa ustaz lah kan, sebab kita tak nak jawapan yang seiring dengan nafsu kita nak jawapan yang betul. Dia agama ni dia kita akan dapat jawapan yang seiring dengan nafsu kalau kita cari. Tapi tak semestinya betul-betul. So apa kan, hari ni kita amalkan agama ni, kalau fiqah lah, kita ikut mazhab Syafi'i. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i, benda ni muzakarah lebih lah. Saya pun kena orang yang dalam bidang agama. Jadi pasal exam tu saya dah pernah tanya ustaz. Sebab kalau kat UK memang kalau musim sejuk kan, habis exam dia dah nak asar. Even kat Malaysia habis exam dah nak maghrib, dah nak asar macam tu lah. Even yang kat Malaysia pun ada satu exam tu 4 jam setengah, habis exam 7 subuh. Kalau maghrib awal luput maghrib diorang. Jadi memang diorang kena keluar dan solat. Dan kalau yakinlah betul benda ni, amalan ni sangat tak merugikan. Saya dengar sendiri laporan orang yang amalkan perkara ni ada yang keluar untuk solat sunat je. So apa kebiasaan dia sebelum exam dia solat sunat. Kali tu dia masuk exam dia terlupa nak solat sunat. Jadi dia keluar untuk solat sunat. Allah Ta'ala bagi cemerlang dalam exam dia. Tapi benda ni kena buat yang yakin lah, bukan nak cuba-cuba. Dan bersama amal agama ada bantuan Allah SWT. Kenalah cuba baru datang yakin. Kita buat effort terus. Okey. Lepas tu Bagi saya kalau cuba-cuba tu maksudnya tak yakin lah, sebab dia nak cuba-cuba. Jadi kalau yakin, dia akan buat, bukan cuba. Saya pendapat lah. Sekejap, soalan Zarif, kalau maksudnya time constraint ke apa kalau kapten lain, kalau kapten lain solat, so kita tak boleh solat, so masa singkat ke macam mana? Tak boleh rotate ke? Okey, dia pertama pasal solat dalam kapal terbang ni pun saya baru je bincang dengan ustaz minggu lepas. Sebab kalau kita orang pergi overseas untuk keluar dakwah ni pun yang ada setengah tempat sampai 2 hari perjalanan, dan 7 airport transit. Dan kadang waktu solat tak masa memang atas kapal terbang saja. 48 jam perjalanan. Benda ni dimuzakarahkan. Pertama sekali, kalau kita boleh berdiri, dan wajib solat berdiri menghadap kiblat. Tapi tak boleh berdiri, kita kena, kalau solat duduk, kita boleh solat duduk hormati waktu. Sama ada kita berwuduk tak berwuduk, kita kena solat hormati waktu. Bila sampai kita kena ganti. Tapi saya akan tanya jugalah kapten tu macam mana praktis dia. Okey, seperti yang kita tahu apa ni isu hari ni kan. Ada apa-apa yang perlu diulaskan ke? Isu apa tu Habib? Isu Caprice.
Okey, saya personally saya tak suka sangat ulas itu semasa. Tapi apa-apa pendekatan, sebab okey, pertama sekali benda yang sangat jelas adalah kebaikan melalui media sosial and yang saya nampak lah keburukan dia lebih besar daripada manfaat dia. Yang saya faham lah sejarah Ustaz Abid Liu ni, dia buat kebajikan ni, dia buat sendiri-sendiri je, dia buat hal dia je. Disebabkan ada orang nak menyebut dalam kebaikan dia, orang nak donate, nak tumpang sekali pahala yang dia buat tu, so dia termaksa buat kebaikan dia tu dia publickan. Sebelum ni dia buat pasal je. So bila dia publickan, so macam-macam lah biasalah. Dan amalkan agama ikut cara Nabi. Selesaikan masalah ikut cara Nabi. Kita tolong orang bukan sebab dia idola kita. Kita tolong orang sebab dia orang Islam. Dan jangan sekali-kali kita ungkit kebaikan kita. Kita ungkit kebaikan walaupun dengan harapan nak bagi pengajaran ke orang lain, dia telah uji keikhlasan kita. Dan ikhlas ni sampai mati. Kalau kita tak tahan, habislah pahala kita. Nak buat baik ni pilihan Allah SWT, jadi kena bersabarlah. Perjuangan nak buat baik ni memang susah. Sangat susah. Dalam erti kata lain, kita pun tak boleh nak taksub sangat dah dengan Betul. dengan apa-apa sekalipun. Betul tak? Betul. Sekejap, tiba-tiba rasa macam boleh pula. Tapi kita jangan menyusahkan orang lain lah. Tapi kita sepatutnya, community kita ni kena, lebih should know how to listen more daripada being judgmental. Betul? Betul? Sifat mendengar ni sifat yang sama. Tak semua orang yang mampu mendengar. Ada orang dia tak sabar, nak cakap. Ada orang dia tak reti nak cakap, so dia nak cakap tu point dia 5 perkataan je, nak cakap setengah jam. Memang ada. Jadi kita belajarlah mendengar. Nabi SAW pun dia dengar setiap keluhan umat dia. Dan Allah SWT tak pernah jemu mendengar. Jadi kita bolehlah belajar mendengar. Susah dapat sabar ni. Tapi kelebihan orang yang sabar dalam kubur nanti, sekiranya azab kubur nak datang daripada mana-mana penjuru, sabar ni dia akan backup. Sekiranya semua amal ada amal yang lompong, sifat sabar ni dia akan backup daripada arah-arah mana yang azab kubur nak datang. Jadi pentinglah untuk kita sabar. Masya-Allah, sifat yang mahal. Akil dah tersilam kan? Masya Allah. Apa? Dah tersilam dah? Tak ada. Betul tu, yes, betul. Yes. Apa? Sabar tu besarlah balasan dia. Okay. So ada soalan lain ke? Ada apa-apa soalan lagi daripada sahabat yang lain? Last but not least, setiap perintah Allah SWT, kita kena tahu macam mana Nabi SAW buat. Sebab apa? Allah salah hantar Nabi untuk tunjuk pada manusia macam mana nak sempurnakan perintah dia. Jadi hari ni, kalau kita buat perintah Allah ikut cara kita sendiri, walaupun tak jatuh dosa, tapi rugilah. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi. Kita masuk syurga awal sebab kita umat dia. Kita masuk syurga awal sebab kita ada kelebihan jadi pengikut dia. Tapi kita declare pengikut tapi kita tak ikut apa dia buat. So kita tak tahu macam mana keadaan tu. Jadi penting untuk kita amalkan agama ikut cara yang Nabi tunjuk. Sangat penting. Betul, setuju. Betul, setuju, yes. Sebab apa pun, yalah, sebenarnya
idola pertama kita, orang yang kita perlu ikut, orang yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW lah. Kan? Itu orang yang patut kita idolakan, patut kita jadikan contoh utama dan pertama lah. Sebab Allah ciptakan Nabi tu untuk menjadi tauladan kepada umat manusia semua. Benar. Ya. So input yang sangat berguna malam ni daripada tuan speaker kita, dan insyaAllah sama-sama kita ambil iktibar dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah lah. InsyaAllah. Okey, macam tadi Ilyas cakap kan, lelaki maksud diharuskan untuk ke masjid. Tapi due to the pandemic kan sekarang ni, so saya a bit maksudnya macam, you know, kita bukan tak nak, tapi like it's how the way it's supposed to be. Betul ke macam mana? Ilyas unmute. Okay. Nabi SAW tunjuk 3 cara untuk satu orang lelaki sempurnakan perintah solat dia. Pertama, dia kena sempurnakan perintah solat dia di tempat azan dilongkan, iaitu masjid. Kedua, dia kena solat secara berjemaah. Ketiga, dia solat pada awal waktu. Jadi hari ni perkara yang luput adalah masjid. Jadi dia 2 perkara lagi. Dia boleh solat berjemaah dan dia boleh solat awal waktu. Nabi SAW bagi tahu dalam mafhum hadis kurang maksud, barang siapa yang solat pada awal waktu, maka dia berada dalam jaminan Allah. Jadi lebih kurang maksud hadis tu, siapa berada di bawah jaminan Allah, siapa lagi yang boleh garanti selain daripada Allah, salah sendiri nak garanti. Contoh lagi penting daripada kita yang jaga solat. Bila mana kita jaga solat waktu, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan waktu pada kita. Dan orang lain dia solat lambat, so apa sebab dia rasa kerja tak siap. Tapi orang yang solat awal waktu, Zuhur masuk terus solat, dia akan rasa macam mana dia dapat sempurna kerja dia. Dan itu dia nampak lah. So macam sekarang ni kan, kalau tak ini, okay, sekarang ni 3/3, satu je luput, so itu boleh buat 2. Tapi sekiranya ada mana-mana tempat yang dibangunkan untuk solat, kita bolehlah datang sekiranya ada. Lepas tu bila nanti disuruh akan buka, dia akan ada slot 40 orang, 50 orang, 15 orang. Ada kuota AJK dan ada kuota tetap kena datang. Jadi kita kena make effort lah untuk datang. Allah Salah nak tengok effort. Betul. Ada setengah tempat yang dah buka untuk 100 kan? Rasanya dah ada dah. Kuala Lumpur. Tapi dekat fasa yang kedua lah, macam Negeri Pahang, Terengganu, Selangor saya tak pasti. So dah ada kuota, so bolehlah sama-sama kita nanti dah buka macam Ilyas cakap, berusaha untuk join lah kan. Nabi SAW titik beratkan solat jemaah ni. Saat Nabi SAW dah nazar, nazarnya nak meninggal dunia. Nabi SAW duduk 3 kali. Ambil wuduk kali pertama pingsan, ambil kali kedua pingsan, ambil kali ketiga baru dapat sempurna wuduk. Dan wuduk ni disempurnakan bantuan daripada sahabat. Dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu dalam beberapa hadis dia, aku melihat garisan daripada rumah aku sampai ke masjid. Garisan tu garisan apa? Garisan Nabi SAW diheret, dipapah oleh orang sahabat. Kaki Nabi SAW terheret untuk nak ke masjid. Nak tunjukkan ke umat dia betapa pentingnya untuk lelaki solat berjemaah. Ini syiarkan agama. Masjid ni jantung. Sekiranya masjid mati, maka amal agama akan mati. Betul. Baik, Menteri apa? Okay, ada ni Tuan Zarif Zaidi. Sometimes kalau kita keluar semua atau berada di mana-mana, bila azan je akan rasa nak solat, berhenti untuk solat.
Bila duduk rumah rasa malas tu lebih besar. Dari mana rasa tu datang sebenarnya? Mungkin Cik Ilyas boleh komen sikit. Okey, nak amalkan agama ni pertama sekali dia memang amalkan agama, kebiasaannya dia berdasarkan suasana. Bila ada suasana amalkan agama, manusia akan ramai-ramai amalkan agama. Satu orang yang masuk masjid tanpa apa-apa tujuan, dia boleh ada tiba-tiba rasa nak baca Quran, dia nak dengar al-wudu, tiba-tiba nak dengar ceramah. Suasana dalam masjid itu sendiri mendorong dia untuk amalkan agama. Jadi bila kita berseorangan kat rumah ni, perasaan tu memang akan datang. Dan hatta saya pun sendiri betul akan datang, kita manusia. Jadi penting kita tahu apa kelebihan Allah Taala sediakan solat kat masjid. Dan Nabi SAW bagi itu dalam apa hadis dia, barang siapa yang berwuduk dari rumah, jelas-jelas Nabi, maksudnya detail Nabi bagi tahu. Barang siapa yang berwuduk dari rumah, dia berjalan kaki ke masjid, setiap langkah dia Allah Taala ampunkan satu dosa, naikkan satu derajat, hapuskan bagi satu pahala. Barang siapa yang jalan ke masjid dalam kegelapan, Allah Taala akan bagi dia cahaya ke akhirat nanti. Siapa yang solat di saf pertama, para malaikat doakan 3 kali untuk dia. Siapa solat pada saf kedua, para malaikat doakan sekali untuk dia. Banyak lagi kelebihan masjid, kelebihan solat jemaah. Kelebihan solat jemaah, barang siapa yang solat isyak secara berjemaah, dia dapat ganjaran seolah-olah beribadat separuh daripada malam. Siapa yang solat subuh secara berjemaah, seolah-olah dia telah beribadat sepanjang malam. Ini hadis Nabi SAW. Rasa penting untuk kita berkawan dengan kawan-kawan yang boleh ajak kita ni. Itu sangat penting lah. Solat berjemaah. Masya Allah, Masya Allah. Yeah. So, daripada apa yang Ilyas kongsikan tu, mungkin kita boleh start dari dekat rumah kita dulu untuk solat berjemaah. Sementara kita tunggu masjid dibuka untuk terima jemaah yang besar lah, kan, supaya kita boleh menghidupkan suasana dekat rumah kita tu, dekat rumah kita tu. So bila dah ada suasana, insyaAllah lah, godaan-godaan nafsu dan godaan-godaan syaitan tu kita boleh lah nak tangkis, kan, insyaAllah, insyaAllah. Okay, so kita ambil last question. Kalau ada siapa-siapa yang nak majukan soalan terakhir. Okay. Okay, nampaknya macam tak ada. Okay, so saya nak maklumkan jugalah, ambil kesempatan ni pada siapa yang nak tengok recording kita untuk Town Hall Agents sebelum-sebelum ni, boleh tengok di account YouTube channel Agents Town Hall. So boleh search lah, and boleh, kita dah create dah YouTube channel kita. So kita akan upload konten-konten dalam tu lah untuk rakan-rakan tengok ulangan dan juga sebagai kenang-kenangan. And also selepas ni bukan ini saja, and apa-apa yang berkaitan dengan batch kita akan insyaAllah akan upload dah dalam YouTube channel tu. So boleh apa-apa yang siapa-siapa yang ingin upload dalam YouTube channel tu boleh contact PIC kita lah, which is Auni ataupun Yana, ataupun saya, ataupun Bishri dan juga Azrin. Okay, macam apa sahabat kita ni, Afiq Mustafa. Okay, dia kata jangan lupa like dan subscribe, dan tekan button share. Kalau ada iklan jangan skip, sebab Ferrari Bishri nak kena bayar bulan-bulan. Okay. Okay, okay. Terima kasih semua. Have a good weekend. Have a good rest semua. Awak tu muka penat sangat. Ya ke? Tak ada lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ilyas atas perkongsian yang sangat terbaik pada malam ni. Dan juga kepada semua yang hadir pada malam ni.
Terima kasih banyak. Saya doakan kita semua dilindungi daripada COVID-19 dan juga ahli keluarga kita semua dan juga daripada sebarang mara bahaya dan petaka. Semoga kita semua ditempatkan dalam golongan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka saya petik lah kata-kata pengasas Hamas. Pengasas Hamas, siapa ingat nama dia? Yang kena tembak mati tu. Saya tak tahu nama dia, Akil. Osama bin Laden. Bukan. Allahu Akbar. Syekh Ahmad Yasin. Ya, Syekh Ahmad Yasin, betul-betul. Saya suka memetik interview dia dengan wartawan sebelum dia ditembak mati. Apa yang dia cakap adalah tujuan utama kita hidup di muka bumi ini adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah tujuan utama kita di muka bumi ni. So suka juga saya untuk mengingatkan diri saya dan juga kawan-kawan semua, kita kena betulkan dululah niat kita kan. Niat kita hidup kat muka bumi ni tak lain tak bukan, yang first sekali adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu melebihi segala-galanya lah. Barulah kita berada di jalan yang orang kata berada di jalan yang lurus, berada di pihak yang benar. So itulah sedikit sebanyak yang ingin saya kongsi dengan rakan-rakan semua. Okay, jap. Apa ni? Ada orang mesej saya lah. Okay, saya jap. Bishri ada apa-apa nak cakap ke? Oh, tak ada. Tak ada. Ya. Ya. Betul, tak ada apa-apa. Okay. Okay. So tadi isu Caprice dengan Big Ju dah tak ada apa-apa yang dah kira settle lah. Ani Aikal. Saya Tapi tak saya minta pendapat. Saya tak ada Okay. So Ani Aikal team Caprice ke team Big Ju? Saya tak ada tim siapa-siapa. Okay. Dia sepatutnya ada jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua. Saya sokong apa yang boleh tekam, apa-apa pun kita berpandu pada apa yang Nabi buat. Itu yang terbaik. Ya, betul Ani Aikal, betul, setuju. Okay. So, okay. Kalau tiada apa-apa, kita tamatkan sesi kita pada hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi di minggu hadapan semua. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Thank you, Ilyas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, Ilyas. Bye, Nick. Bye-bye, Khairul. Bye semua. Thank you, Ilyas. Okay, bye-bye semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Take care. Selamat Hari Raya Aidiladha. Have a good rest. You looking Ya, you too. Hi, brother. Ya. You too, Ani Aikal. Don't forget your dinner. Iya, ni dah apa? Ni dah Supper. supper minum malam. Hot dog dengan fries. Ke nasi goreng. Ani Aikal, tapi nasi goreng sedap ke? Sedap juga nasi goreng. Awak jangan, saya bila cakap sausage dengan fries saya teringat satu perkara. Recording tak habis lagi guys. Apa? Recording tak habis lagi.